أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهه في الدين والتعليم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, saya Kak Syida selaku itulah dalam Ahsanul Amal ini bersama sahabat semua, sahabat-sahabat semua meraihkan kehadiran Ustaz malam ni ya, untuk bersama-sama kami. Dah lama kami tunggu untuk bersama-sama Ustaz untuk kita kupas tajuk yang agak besar juga lah ni, mukjizat bahasa Al-Quran Ustaz. Okay, tak perlu diperkenalkan lagi lah ya Ustaz ya, untuk grup ni sebab kebanyakan di sini dah ramai dah anak murid Ustaz ni. So dengan itu Kak Cita pun dah buka majlis, kita tak nak buang masa lagi, maka masa pun sekarang 93 minit. Dengan itu Kak Cita serahkan majlis pada Ustaz kan? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Terima kasih pada pengurusi majlis, Puan Nursyida, Puan Syida Alias. Terima kasih pada Puan Harlina Sulaiman. Terima kasih pada semua tim, kepada jamaah apa namanya ni, Jamaah Ahsanul Amala. Terima Ya kasih Ustaz. kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita mampu menampung 100 orang sahaja pada malam ini. Mudah-mudahan yang tidak berkesempatan dapat mengikuti menerusi saluran alternatif yang disediakan Urustia. Saya sangat berterima kasih di atas ruang yang diberikan kepada saya untuk mengkaji Al-Quran. Sebenarnya JAA dengan jemputan ini menyebabkan saya kembali kepada apa yang pernah saya baca, iaitulah salah satu surah di dalam Al-Quran, Suratul Insan. So jemputan ini menyebabkan saya rasa ingin buktikan bahawasanya tidak ada yang membosankan daripada Al-Quran. Bila kita kembali kepada surah yang pernah kita kupas, bila kita kembali kepada surah yang sama yang pernah kita mengajar orang, tetapi kita menambah bacaan, kita mendengar lecture yang berbeza, kita akan sentiasa menemui sesuatu yang menakjubkan daripada para ulama yang ikhlas melakukan tadabbur, mengkaji sepenuh kehidupan mereka diinfakkan kepada mengeluarkan khazanah daripada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pandangan kita ni terbatas. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, banyak puan-puan malam ni, akak-akak, semua ibu-ibu, Allah jadikan pandangan kita ini terbatas. Tidak semua perkara boleh dilihat dengan mata kasar. Tidak semua perkara akan kelihatan depan mata. Melainkan orang-orang yang berusaha gigih. Jadi orang-orang yang berusaha gigih, dia akan nampak sesuatu yang tidak kelihatan di pandangan orang yang melihat sepintas selalu. Ada beza antara melihat dengan terlihat. Ada beza antara ternampak dengan menampak. Jadi apa yang berlaku di alam ini kadang kita anggap sekadar kebetulan. Tetapi di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbunyi alam tara. Alam tara, tidakkah kamu perhati? Sebenarnya ada banyak perkara di sebalik tabir apa yang kamu nampak. Sebagai contoh, gambar yang saya tunjukkan ini adalah perbezaan antara 10 tahun lepas dengan gambar yang sama, posisi yang sama pada waktu kini. Ya, 10 tahun lepas menerusi teleskop Hubble, kita nampak tidak begitu banyak bintang. Tetapi dengan usaha manusia dalam bidang astronomi, dalam bidang sains, juhud untuk melakukan apa yang disebut sebagai tafakkur, maka terselaklah beberapa bintang yang lain yang never seen before, yang tidak pernah kelihatan sebelum ini. Lalu manusia takjub dengan penemuan-penemuan yang terbaru. Jadi kalau inilah berlaku pada ayat-ayat Allah di angkasa lepas,
Adakah ia tidak berlaku pada ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran? Jawapannya sama sahaja. Allah yang turunkan Quran, Allah yang sama menciptakan alam sekeliling ini. Jadi kita kena ada keupayaan untuk menggunakan mikroskop. Kita kena pandai zoom in. Kita kena pandai menggunakan teleskop supaya kita dapat zoom perkara yang bernama mutiara. Allah tak jadikan mutiara ni, lu'lu' dan marjan ini, Allah tak jadikan ia terapung di permukaan. Anda tak akan jumpa dengan mudah ya di permukaan. Allah nak tunjukkan orang mukmin ni ada pelbagai level. Ya, ada level yang hanya cukup dengan apa yang ada di permukaan. Tetapi ada mukmin dan mudah-mudahan itulah jamaah ahsanu amala, mereka yang ada kumpulan seperti ini yang sangat baik, kerana kumpulan ini mudah-mudahan memilih untuk tidak berpada dengan permukaan lautan yang indah. Mereka bersedia untuk menempuh kesusahan demi menyelam ke lautan yang dalam, deep, supaya mereka beroleh sesuatu yang sangat mahal, yang sangat bernilai dalam hidup, yang orang melihat di permukaan takkan temui sama sekali. Sesungguhnya melihat kepada permukaan itulah sekadar membaca terjemahan. Tetapi pergi dengan lebih mendalam, itulah tadabbur Al-Quran. Tadabbur ini, tuan-puan sekalian, ada dua level. Level yang pertama dipanggil tadabbur asas. Ya, tadabbur asas. Tadabbur yang kedua adalah tadabbur yang high level. Ya, tadabbur aras tinggi. Kedua-dua tadabbur ini dituntut daripada Al-Quran. Allah berfirman dalam surah 47 ayat 24. Ini tadabbur level asas. Iaitulah tadabbur Al-Quran untuk mensucikan hati. Apa jua ayat-ayat yang anda baca, anda berfikir apa agaknya yang Allah nak tegur. Itu adalah sebahagian daripada tadabbur. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan tuntutan tadabbur, iaitulah menyucikan hati daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan hati. Kerana tadabbur level asas ini disebut dalam surah Muhammad, surah 47. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah yang menghalang mereka daripada melakukan tadabbur Al-Quran, atau hati mereka mengalami terkunci? Jadi jelas kat sini tadabbur yang peringkat asas yang masyarakat kena lakukan, yang kita semua kena lakukan adalah apa jua ayat-ayat Allah yang kita baca, seperti surah Al-Masad contohnya. Ada orang dia hanya mengetahui tafsir sahaja. Ya, Puan Rafida, Cik Rafida, Puan Hamidatul Akmal, ya, Encik Tamzin, Talib, Dr. Munirah. Ada orang dia hanya tahu tafsir saja. Apa maksud tafsir? Telah binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Iaitulah apa yang dia usahakan ya dengan bersungguh. Kerana dua tangan merujuk kepada kesungguhan. Tidaklah memberikan perlindungan kepadanya apa yang dia usahakan daripada hartanya maupun anak pinaknya. Itu tafsir ayat yang kedua. Bahkan ada yang boleh menerangkan dengan lebih terperinci asbabun nuzul surah Al-Masad. Bahkan diperincikan siapakah Abu Lahab. Jadi alhamdulillah, kita tidak kekurangan guru-guru tafsir. Tetapi yang mencabar, apa kita buat lepas kuliah tafsir? Adakah kita melakukan tadabbur peringkat asas? Apa agaknya yang Allah nak tegur saya menerusi suratul Masad? Oh, rupa-rupanya Allah tak nak saya ada sikap Abu Lahab, di mana hidup saya bergantung sepenuhnya kepada material. Kalau material itu tidak ada, saya akan lumpuh. Ya, kita meletakkan pergantungan kepada asbab dan melupakan musabbab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tetapi kita kena ingat, ada tadabbur level satu lagi. Dan ini tujuan pertemuan kita. Iaitulah supaya kita dapat membiasakan diri dengan perbincangan-perbincangan tentang mengapa Allah menggunakan kalimah ini dan tidak menggunakan kalimah selainnya. Mengapa kalimah ini didahulukan? Sedangkan logiknya menurut bahasa Arab, ia wajar didahulukan. Mengapa Allah menggugurkan huruf ini?
Mengapa Allah menambah huruf ini? Mengapa qiraatnya jadi begitu? Sedangkan qiraat yang sama berbunyi begini. Jadi, tadabbur adalah menjawab persoalan why. Sama ada level asas atau level tinggi. Kalau level awam, level asas, mengapa agaknya Allah engkau pertemukan saya dengan suratul Masad. Oh, rupa-rupanya saya ada penyakit materialistik. Itu tadabbur level asas menjawab persoalan mengapa. Why? Mengapa saya dipertemukan dengan ayat ini agaknya? Mesti ada teguran daripada Tuhan tentang cara saya berfikir. Tetapi ada satu lagi level tadabbur dan ia disebut di dalam Al-Quran surah yang keempat, surah An-Nisa ayat 82 dan ia juga menjawab persoalan mengapa. Iaitulah mengapa Allah guna kalimah ini. Tidak menggunakan kalimah yang seumpama itu di tempat ini. Mengapa Allah mengulang kalimah yang sama? Sedangkan kalau tidak ulang pun tak mengapa. Seperti Lailatul Qadar. Ayat kedua pun Allah ulang Lailatul Qadar. Ayat ketiga pun Allah ulang Lailatul Qadar. Sedangkan dalam logik kebahasaan, tiada keperluan untuk ulang kali kedua, kali ketiga. Berpada dengan ganti nama. Yang mengejutkan adalah bila sampai ayat yang kelima, Lailatul Qadar hilang lafaznya dan muncul ganti nama. Tiba-tiba kali keempat nak sebut, Salamun hiya digunakan. Sedangkan tidak digunakan Lailatul Qadri. Lalu kenapa? Jadi ini perbincangan aras tinggi lah. Tak semua terpilih. Mudah-mudahan tuan-tuan lah yang akan terpilih kepada perbincangan untuk melihat Al-Quran sebagai mukjizat. Kalau tadabbur level asas, ia adalah untuk melihat Al-Quran sebagai hudan. Kalau tadabbur aras tinggi, ia adalah untuk melihat Al-Quran sebagai bayinah. Saya ulang. Tadabbur level asas adalah untuk melihat Al-Quran sebagai hudan, hidayah. Tetapi tadabbur level tinggi, iaitulah tuntutan daripada ayat 82 surah An-Nisa, ia adalah untuk melihat Al-Quran sebagai bayinah. Apakah anda tahu beza hudan dan bayinat? Kita lalu ayat Ramadan mengenai Al-Quran diturunkan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. So Allah sebut Al-Quran turun untuk menjadi hudan dan Al-Quran turun untuk menjadi bayinah. Bayinah ini artinya sesuatu yang apabila terjadi di hadapan mata kamu, tiada lagi satu inci ruang keraguan dalam hati kamu. Kadang kita mengikuti sesuatu petunjuk tetapi masih ada keraguan. Kerana Waze memberikan arahan, turn left, turn right. Sedangkan lebuh raya nampak tenang saja. Jadi kita rasa ragu dengan Waze tersebut sebab dia memberikan petunjuk dalam keadaan lebuh raya tenang-tenang saja. Kenapa nak kena exit? Kita ada keraguan. Sehinggalah lepas kita exit, kita lalu jalan kampung, kita lihat jalan kampung sebelah lebuh raya, yang sepatutnya kita lalu, dan lebuh raya itu sesak dengan kenderaan tidak bergerak. Masa tu baru anda nampak bayinah. Kerana anda tidak ada keraguan lagi bahawasanya arahan untuk keluar tadi rupanya jelas depan mata untuk keselamatan daripada trafik yang sangat teruk. Pada awalnya kita tak nampak, sekarang baru kita nampak. So bayinah adalah mukjizat. Dan topik kita pada malam ini adalah mengenai mukjizat bahasa Al-Quran. Jadi saya tanya ChatGPT. ChatGPT memberikan jawapan yang agak memuaskan. Jadi saya guna bahasa mudah daripada GPT. Mukjizat bahasa Al-Quran adalah kemampuan bahasa yang luar biasa. Terdapat dalam Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh manusia atau teknologi apapun. Mukjizat bahasa Al-Quran ini terlihat dari sudut keindahan, kesempurnaan, keagungan bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dalam mengungkapkan pesan-pesan ilahi. Bahasa Al-Quran memiliki bentuk dan struktur yang sangat khas sehingga menjadikannya berbeza daripada bahasa Arab yang ada pada waktu sekarang. Ya, keindahan bahasanya juga membuatkan Al-Quran sangat menginspirasi dan membuat orang lain terpesona. Bahkan bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab sekalipun. Oleh kerana itu, mukjizat bahasa Al-Quran salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Jadi, kesimpulannya begini. Apabila seseorang membaca Al-Quran,
menyebabkan dia termenung seketika untuk satu tempoh. Lalu selepas proses termenung itu, datang keinginan dan ketakjuban. Dan dia melafazkan Allahu Akbar. Sami'na Qur'anan ajaba. Ini suatu yang ajaib. Mustahil untuk manusia mendatangkan kalimah seperti ini, ucapan seperti ini. Maka pada waktu itu tuan-puan telah melihat mukjizat Al-Quran. Setengah orang dia hanya membaca Al-Quran. Dia tidak nampak mukjizat Al-Quran kalau sekadar baca. Ada orang memahami tafsiran Al-Quran. Dia tahu apa maksud ayat ini. Tetapi tidak hadir kekaguman, ketakjuban ataupun unsur rasa dalam hati. Maka dia belum lagi melihat mukjizat Al-Quran. Tetapi bila takjub, kagum, maka waktu itu barulah dia sedang melihat atau sebenarnya mendengar mukjizat dari Al-Quran. Sebagai contoh, tuan-tuan lihat pada zaman dahulu, apa jadi pada manusia yang beriman bila mereka melihat mukjizat. Sebagai contoh, kapal daripada kayu dan paku, tapi tak tenggelam dalam banjir besar. Dan pemandunya, kelasinya tidak duduk kat atas untuk memandu kapal, duduk kat dalam perut dengan orang-orang mukmin. Tiba-tiba kapal itu bukan setakat selamat, tetapi terdampar di bukit judi. Satu-satunya tempat yang paling selamat. Ya, dan ada buah tin selepas banjir itu surut. Anda akan kata Allahu Akbar. Ini kerja siapa yang menyelamatkan kapal yang daripada kayu dan paku sahaja dan berlayar pula tanpa pemandu ke bukit judi. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Contoh yang kedua, anda melihat seekor unta betina, ya, itu biasa, unta betina. Tetapi kalau unta betina itu keluar daripada Al-Ahqaf, keluar daripada bukit batu, dan unta itu berdaging, berbulu, berdarah, bermata, berkaki, seperti unta lain. Minum air tasik sampai habis pada satu hari. Ini luar biasa. Anda akan pasti melafazkan Allahu Akbar. Mana ada kuasa boleh buat unta daripada bukit batu dan minum air sebanyak itu dalam satu hari daripada sebuah tasik. Kita ambil contoh yang ketiga. Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api. Anda menyaksikan peristiwa Ibrahim tidak dimakan api. Siap berkhutbah lagi dalam api. Dan rasa tenang untuk memberi ucapan dalam api yang marak menjulang. Tidak terbakar walau sehelai benang. Walau satu bulu sekalipun rambut daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana kerajaan. Ia sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah, peraturan alam kepada api. Maka anda akan kata Allahu Akbar. Anda ambil contoh yang keempat. Anda bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata, mimpi kamu itu menunjukkan kamu akan mati lagi 3 hari. Dan kamu pula mimpi kamu menunjukkan kamu akan berkhidmat kepada raja. Dan 3 hari lepas itu memang berlaku apa yang disebut oleh Nabi Yusuf. Ini sesuatu yang menyebabkan anda akan kata Allahu Akbar. Awak tahu daripada mana? Tentang masa depan saya. Jadi ini juga adalah contoh mukjizat. Apatah lagi Nabi Musa lah tuan-tuan. Tongkat daripada kayu mati dilontar menjadi ular gergasi. Kuasa mana boleh melakukan seperti ini? Ya, lautan merah yang terbelah, ya, sehingga boleh dilalui oleh Bani Israel. Dan lautan yang sama terbelah bercantum untuk menghancurkan Firaun. Ini sesuatu yang menyebabkan anda akan lafaz Allahu Akbar. Anda lihat Nabi Daud pegang besi macam pegang tanah liat. Tiba-tiba besi jadi lembut. Anda akan kata apa? Allahu Akbar. Bagaimana Daud boleh melakukannya? Anda melihat Nabi Sulaiman boleh terbang dengan angin tanpa mesin, tanpa kapal terbang.
Anda bila lihat peristiwa itu, anda akan kata, Allahu Akbar, bagaimana Sulaiman melakukannya. Begitulah juga Nabi Isa, apabila boleh menghidupkan orang mati. Ketika doktor-doktor hanya boleh merawat sakit, tapi tak boleh menghidupkan orang mati. Kesimpulannya tuan-tuan, apa jua yang dikatakan mukjizat, ia menghasilkan kejutan dan ia menghasilkan perasaan takjub dan kekadang boleh dilafazkan dalam bentuk Allahu Akbar. Jadi satu Syawal yang lepas, apa yang berlaku? Jawablah sendiri tuan-tuan. Satu Syawal yang lepas, apa yang berlaku? Kita bukan hanya menghidupkan sunnah. Kita sedang menyatakan, I saw something. Aku telah melihat sesuatu dalam bulan Ramadan. Soalnya, jujurkah anda dengan apa yang anda takbir? Benarkah saya dan anda melihat sesuatu yang bernama bayyinah? Jadi malam ni, kita nak ambil contoh ya daripada 4 ayat surah Al-Insan sahaja untuk menunjukkan pada tuan-tuan puan-puan, ya, 10 tahun lepas kita nampak macam tu. Tapi hari ini bila kita zoom dengan James Webb contohnya, bila kita zoom, ya, tidak lagi menggunakan Hubble, menggunakan kaedah tadabbur tertentu, subhanallah, kita nampak sesuatu yang berbeza yang kita tidak nampak sebelum ini. Jadi saya harap jam menunjukkan pukul 9.23 malam, suasana sudah agak meletihkan, tapi saya harap tuan-tuan bertenaga. Sebab saya waktu ni je saya lapang, masalah yang saya tak boleh nak bagi komitmen. Jadi jangan lupa tekan butang share di Facebook JAA. Betul tak Kak Lina? Facebook Jamaah Ahsanu Amala. Kita ada bagi Minta link. tolong tekan share lah. Tolong tekan share supaya lebih ramai orang, sebab tahun 2023 tahun bersama surah Al-Insan, jadi biar orang nampak sesuatu yang berbeza daripada surah Al-Insan. Baik. Saya ada 8 penemuan, ya, teleskop, ya, yang saya gunakan. Malam ni kita nak share 8 perkara yang barangkali tidak saya sebut kepada rakan-rakan yang pernah ikuti daurah surah Al-Insan sebelum ini. Baiklah. Yang pertama sekali, kita baca terlebih dahulu surah Al-Insan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika daripada masa yang beredar, sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi suatu benda pun yang disebut-sebut. Maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat? Ini ayat 1 yang sempurna bersama dengan tafsir Muhammad Abdullah Basmih yang ada kelebihan dan kekurangan. Al-Quran sempurna. Nas Al-Quran itu sempurna. Tetapi terjemahan ada kekurangan. Ya, ada banyak perkara yang hilang dalam terjemahan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia. Bermulanya dari air mani yang bercampur dari pati benih lelaki dan perempuan. Serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terserahlah kepadanya, sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
Dalam pada itu sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur atau menderhaka beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Alhamdulillah, kita ambil contoh ayat yang pertama. Saya rasa tidak sulit untuk kita faham apakah tafsir ayat ini. Dengan hanya melihat terjemahan, kita akan dapat faham ayat 1 ini adalah soalan daripada Allah kepada semua kita manusia. Wahai manusia, kamu sebelum ada, kamu tiada. Itulah ad-dahri. Sebelum kamu ada sekarang, kamu sebelumnya tiada. Ad-dahri, kamu tiada itu lebih lama masanya berbanding kamu ada sekarang. Dan ketika kamu tiada dahulu, kamu tidak ada apa-apa yang melayakkan kamu untuk disebut-sebut. Tidak ada apa-apa pada kamu yang melayakkan kamu untuk jadi sebutan kepada makhluk sebelum kamu ada. Maka fahamlah kita kalau kita tadabbur peringkat asas. Ayat 1 ini mengajar kita, Allah seakan nak beritahu, aku dahulu tiada, sekarang aku ada. Allah Maha berkuasa untuk menjadikan aku ada selepas lama aku tiada. Sebab kita, anak-anak Nabi Adam, sebelum kita, ada makhluk yang jutaan tahun hidup sebelum kita. Kajian menunjukkan, ya, Nabi Adam alaihissalam itu katanya 5,000 tahun sebelum Masehi. 5,000, 7,000 tahun lepas. Tetapi kalau kita lihat, ya, bintang ataupun galaksi yang ada di angkasa lepas, ukuran yang diberikan oleh saintis adalah sudah jutaan tahun usianya, baru sampai ke mata kita. Ya, jadi nak katanya kita dikepung oleh makhluk yang jauh lebih tua daripada kita. Ya, hatta jin dan malaikat, mereka dicipta lebih dahulu daripada kita. Kita ni yang datang kemudian. Nak katanya, kamu dicipta sebelumnya kamu tiada. So, manfaat ayat ini, faedah ayat ini, tadabbur asas ayat ini adalah Allah berkuasa untuk kembali menciptakan kamu di akhirat nanti, walaupun kamu telah lama tiada meninggal dunia. Faham tuan-tuan? Itu tadabbur peringkat asas ayat yang pertama. Allah nak kata, kamu sekarang ada, tahniah. Tapi kamu kena ingat, sebelum kamu ada, Syahari, 43 tahun yang lepas, kamu di mana? Saya umur 42. 41. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 42 tahun lepas, saya duduk kat mana? Saya tidak ada. Dan kerana saya tidak ada, nobody yang menyebut nama saya 42 tahun lepas di TV Hijrah ke, di Radio IKIM ke, search di Facebook ke, tidak ada. So, kalaulah saya ada sekarang, selepas lama saya tiada, manusia yang lain sudah ribuan tahun ada, saya baru ada. So, kecelah mana Allah mengalami kesusahan untuk buat perkara yang sama, mengulang perkara yang sama, iaitulah lama tiada, iaitulah duduk dalam kubur, tiba-tiba ada balik. Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah boleh hidupkan balik. So, alhamdulillah, tadabbur asas ni pun dah cukup bagus. Ayat 1 nak mengingatkan manusia agar kamu jangan lupa Allah Maha berkuasa pada hari pembalasan. Kamu akan dihidupkan semula walaupun kamu telah lama meninggal dunia. Tetapi kalau kita, ya, memilih untuk melakukan tadabbur yang lebih mendalam, kita akan bertanya beberapa soalan. Mengapa, wahai Allah, sebagai contoh, engkau menggunakan soalan? Hal. Jumhur para ulama menyatakan hal di sini membawa maksud
qad. Qad. Iaitulah qad ata 'alal insani hinum minad dahri. Sesungguhnya pernah datang kepada manusia satu keadaan daripada masa yang panjang. Mereka tidak pun disebut kerana tiada apa-apa yang bernilai. Maka hal membawa maksud qad. Lalu guna je lah qad. Kenapa nak guna hal? Tak ada masalah pun menggunakan qad sesungguhnya. Wahai manusia, sebelum kamu ada, kamu lama tak ada. Sesungguhnya, qad sesungguhnya. Tetapi sekarang Allah tidak menggunakan sesungguhnya. Allah menggunakan bukankah. Bukankah. So soalan memerlukan jawapan. Berbanding judgement, takrir, ia tidak menuntut anda menjawab. Ia hanya mengharapkan anda insaf. Tetapi bila soalan, ia menyebab dan mendesak anda, aku nak dengar jawapan kamu. Sila beri jawapan. Buka mulut. Bukankah sebelum kamu ada, kamu tak ada? Jawab. Maka dari sudut psikolinguistik, tanya ChatGPT, psikolinguistik tu apa? Implikasi soalan lebih powerful daripada judgement. Kita ambil contoh mudah. Urustia JAA kata pada Ustaz penceramah, Ustaz Syahri, harap Ustaz masuk awal pukul 9 malam kelas malam ni. Saya pun jawab, sesungguhnya saya sentiasa on time. Okey? Saya menggunakan sesungguhnya untuk meyakinkan mereka yang mungkin tiada pengalaman dengan saya, yang saya tidak pernah lewat untuk hadir memunculkan saya punya akaun di Zoom. Bahkan sebelum pukul 9, saya memunculkan diri. Sesungguhnya digunakan. Tetapi bila saya kata pada urustia, ini contoh saja, bukankah saya sentiasa hadir lebih awal? Jawab. Maka ia menuntut anda korek track record saya. Dia menyebabkan anda mencari semula fakta. Dan at the end of the day, anda rasa bersalah. Rupanya anda yang tak tahu. Kita yang tak tahu tentang fakta itu ada di situ. Disaksikan oleh orang lain. Contoh yang kedua, kebetulan berlaku tadi, anak nak buat komik. Abi, boleh tak Abi beli buku kosong? Saya guna uslub hal. Bukankah Abi dah beli 3 hari lepas buku kosong? Lalu anak pun rasa bersalah sangat. Oh, okey Abi, terlupa. Minta maaf banyak. Nanti Fatih cari balik buku tu. Saya boleh guna je. Abi kan dah beli. Tu maksud sesungguhnya lah. Abi kan dah beli. Cuba cari balik. Dia okey dah. Dia dah sampai dah maksud tu. Qad ini ada function dia. Tetapi bila kita kata, bukankah Abi dah beli? Seolah-olah, hello. Sedar sikit. Dia seolah-olah macam tu. So dia akan, anak-anak kita lebih menyesali perbuatannya bertanya. Aku tak patut tanya Abi macam tu. Okey? Jadi saya harap tuan-tuan nampak implikasi penggunaan hal. Sehingga akhirnya kita kata Allahu Akbar. Sempurnanya kalam Tuhan. Kerana tema besar surah ini adalah menyatakan kekuasaan Allah pada menghidupkan seseorang selepas mati. Ia diingkari oleh orang kafir Quraisy. Maudhu' utama surah ini adalah mereka. Yang kedua, kita pergi kepada, kita zoom guna dengan teleskop James Webb, kalimah ata. Di dalam bahasa Arab, datang boleh menggunakan kalimah ja'a. Hal ja'a 'alal insan.
tetapi ata yang digunakan. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa di mana mereka tiada? Itu juga masa. Masa ni dah lama dicipta sebelum kita ada. 6 masa surah As-Sajdah. Ia ada sebelum kita. 6 masa ia ada sebelum kita. So, kalau dah 6 tu maknanya lama benar. Lama benar masa yang menjadi saksi kepada makhluk-makhluk lain ini sebelum kita ada. Allah boleh menggunakan hal jaa alal insan. Tetapi kita tanya, mengapa Allah menggunakan ata? Kerana ata membawa maksud datang dengan mudah tanpa kesusahan. Tetapi jaa datang dengan kesusahan ataupun datang dengan beban yang dipikul. Seolah-olah nafas tercungap-cungap. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kerana ia menggambarkan perjuangan Rasul. Nabi sanggup mati demi menjadi penyelamat kita. Lalu ja'a digunakan. Allah tak guna laqad atakum. Laqad atakum. Tak boleh sebab Nabi membawa qaulan thaqila. Sesuatu yang berat dan susah dipikul, ja'a digunakan. Tetapi sekarang ata. Apa yang tak ada dalam terjemahan? Terjemahan tak sebut. Bukankah telah berlalu dengan mudahnya? Dia jadi tak cantiklah terjemahan. Sebab tu direngkaskan hanya kepada berlalu. Tetapi something still hidden. Lost in translation. Lalu, kenapa nak kena tanya soalan macam tu, Ustaz? Perlu ke? Pilihan di tangan anda. Kalau nak menyelam lebih mendalam, kena tanya soalan tu. Kerana soalan itu ada faedah. Okey, apa faedahnya Ustaz? Bila Allah menggunakan ata, bagi tujuan menyatakan masa sebelum manusia. Adanya masa dan makhluk-makhluk dalam masa itu, itulah yang telah datang kepada manusia sebelum manusia dicipta. Artinya apa? Makhluk-makhluk sebelum manusia ada, mudah sahaja untuk Allah Ta'ala adakan. Tak susah. Tanya soalan. Ya, apa makhluk yang ada sebelum manusia? Adakah susah untuk Allah menciptakan makhluk yang lebih tua daripada Nabi Adam? Iaitulah bapa kita. Ya, kita tengok galaksi. Mereka jauh lebih tua, lebih lama daripada kita. Tak payah pergi galaksi, tengok matahari. Tanya Google berapa umur matahari. Matahari jauh lebih tua, bumi jauh lebih tua, bulan jauh lebih tua daripada usia kita 40. Mereka lebih senior daripada kita. Tetapi tanya soalan, susah ke Allah Ta'ala nak cipta bumi? Ata menjawab persoalan itu. Tak susah pun. Tak susah bagi Allah. Kita ni nak pergi ke bulan pun susah. Nak pergi ke bulan pun susah. Apatah lagi nak mencipta bulan. Usah bicara pasal galaksi, usah bicara pasal matahari. Just bulan depan mata kita. Jadi ata membawa makna susah tidak ada pada Tuhan. Bukan Tuhan kalau padanya ada susah. Allah beri kita susah bagi menunjukkan kita makhluk. Jadi tuan-tuan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan nak menyebut pada ayat ini hanya dengan kalimah ata, Maha suci Allah daripada didekati susah, kerana susah makhluk Allah. Allah cipta untuk makhluk, bukan untuk dia. Allah tidak didatangi susah, sebab tu Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Kerana orang yang mengantuk, orang yang mengalami kesusahan dalam pekerjaan, kesusahan mentaati arahan, dan mengantuk kerana kesusahan, kepenatan membanting tulang. Sedangkan Allah tidak.
mengalami kesusahan. Anda tahu 60% surah Al-Insan mengenai apa? 60% surah Al-Insan mengenai apa? Kehidupan orang yang dijauhkan daripada susah. Allah jadikan ahli syurga dijauhi daripada makhluk yang bernama susah. Tuan-tuan, kalau kelas ni habis pukul 11, tuan-tuan dah mengalami susah hati. Tetapi syurga adalah tempat anda boleh bersembang dengan saya boleh bersembang dengan anda tanpa melihat jam. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak ada susah. Orang datang majlis kenduri, dia ada kesusahan dia. Kesusahan dia, saya tak boleh lama sangat, saya kena beredar dengan segera. Tetapi ahli syurga, kau sembanglah sampai bila-bila. Dengan para anbiya, tidak ada yang menghalang engkau. Tidak ada susah sama ada batin ataupun zahir. Subhanallah. Hanya dengan menggunakan kalimah ata. Itu yang kedua. Kita bergerak kepada yang ketiga. Saya minta maaf, saya tak buka soalan. Tuan-tuan kena tangguh soalan di chat ataupun tuan-tuan tangguh soalan kepada sesi ke ujung. Mari kita perhatikan dari sudut bahasa, dari sudut bahasa, uslub yang normal ataupun yang biasa digunakan oleh bangsa Arab 1400 tahun dahulu adalah hal ata hinum minad dahri 'alal insan. Hal ata, bukankah telah datang masa kepada korang manusia. So, subjeknya disebut kemudian. Ya. Objek disebut terlebih dahulu, iaitulah, bukankah telah datang masa, satu masa yang bernama tiada kepada korang manusia. Ya. Bukankah telah datang satu masa kepada korang. So logiknya begitu, lalu bahasa Arabnya adalah hal ata hinun minad dahr 'alal insan. Tetapi apa yang terjadi mengejutkan. Kata Dr. Basam Sa'i, istilah beliau adalah ini sesuatu renjatan elektrik. Kalau orang Arab yang expert dalam sastra dan balaghah, dia akan mengalami kejutan elektrik. Why? Kenapa Quran, kalau istilah negatif, tunggang langgang? Tetapi bagi pakar dalam bahasa, dia akan tertanya-tanya, mesti ditakdimkan sesuatu yang aham dan ditakhirkan sesuatu yang muhim. Artinya Allah break the rules, Allah tidak mengikut kaedah biasa bahasa Arab kerana ada sesuatu yang lebih utama nak disampaikan. Maka jar majrur 'alal insan didahulukan dan ad-dahr dikemudiankan. Ia sesuatu yang luar biasa. Lalu tanya soalan, apa faedah? Apa faedah? Bukankah telah datang kepada manusia satu masa? Sedangkan yang sepatutnya, bukankah pernah datang masa yang bernama tiada kepada insan? Tetapi yang terjadi sebaliknya. Sebab apa? Tujuan utama ayat ini bila berlaku perubahan begitu adalah pada highlight ataupun punchline-nya adalah kamu manusia dan bukannya masa. Isu besarnya yang perlu dibincangkan bukan masa, tetapi manusia itu sendiri. Seolah-olah Allah mendahulukan sesuatu yang penting dan mengkemudiankan sesuatu yang kurang penting. Faedahnya, pada menyatakan nak buat manusia ni telah menjadi keutamaan aku. Sehingga Allah sebut manusia dulu. Masa jadi nombor 2. Sedangkan dari sudut siapa dicipta dulu, siapa dicipta kemudian, masa terlebih dahulu diciptakan. Artinya apa? Ketika aku cipta malaikat, ketika aku cipta jin, ketika aku cipta alam, ketika aku cipta makhluk yang jauh lebih tua daripada manusia, semasa aku cipta semua tu dan kamu belum ada, tidak bermakna kamu tidak ada, kamu tidak mendapat perhatian aku. Aku telah memberi perhatian pada kamu, wahai manusia, ketika aku memulakan penciptaan alam ini dengan makhluk-makhluk lain sebelum kamu. Kamu sudah dalam perhatian aku. Artinya apa?
Walaupun kamu datang kemudian, kamu sudah menjadi keterujaan, keutamaan. Macam mana saya nak bagi metafora, tuan-tuan? Kita ambil, anda ingat tak cerita Nabi Yusuf jadi Raja Mesir? Dia buat perancangan untuk Bunyamin kena tahan. Dia punya perancangan, dia akan cek guni semua abang-abangnya dan termasuk Bunyamin. Dia cek siapa dulu. Dia mula yang paling senior. Yang paling tua. Kemudian yang nombor 2 tua. Ikut turutanlah. Kemudian nombor 3 tua. Sampai seolah-olah saudara-saudara saya kata, apa? Mana ada kami mencuri? Nah, dah 9 orang dah. Sebenarnya raja tu ada perancangan. Daripada awal lagi dia dah ada perancangan. Sebenarnya korang tunggulah. Aku daripada guni pertama ni, aku dah target guni yang ke-11. InsyaAllah guni ke-11 kan akan menunjukkan cawan raja itu ada di situ. Maknanya daripada first step, dia dah nampak last step. Perancangan ini akan complete insya-Allah. Ini dimaksudkan yudabbirul amr. Anda tahu apa itu tadbir? Dia memang nampak depan mata baru buat first step. Tapi dalam kepalanya dah ada rencana yang terakhir. Dia punya begin with the end itu. Dia punya perancangan sangat rapi sehingga kan sebelum dia letak batu asas yang pertama, dalam kepalanya dah ada dah struktur masjid. Nampak zahir dia baru meletakkan batu asas. Tetapi sebenarnya dalam kepalanya dah komplit. Masjid itu akan strukturnya begini. Betapa dia teruja nak nampak kesempurnaan masjid itu walaupun zahirnya nampak baru meletakkan sesuatu yang kecil. Allah kadang letak kat hujung. Ya, sesuatu yang mengejutkan. Allah simpan di hujung sesuatu yang lebih mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatim al-anbiya, nabi yang paling tinggi kedudukan, penghulu para anbiya, duduk ke akhir sekali. Subhanallah. Menunjukkan betapa mulianya manusia. Aku cipta macam-macam. Aku tak ciptakan kamu lagi. Tetapi aku dalam perancangan untuk memunculkan kamu. Tidak bermakna aku letak kamu later, kamu tidak menjadi keutamaan. Nak tunjukkan betapa rapi rencana Allah. Tidak ada sesiapa halang kat tengah jalan. Tak ada siapa boleh halang untuk perjalanan kehendak Allah itu berlaku. Ini faedah daripada mendahulukan alal insan. Kadang bila nak terangkan i'jaz bayani ini, saya akan alami kesusahan menerangkan. Saya minta maaf banyak-banyaklah tuan-tuan. Kalau nak poin 1, poin 2 tuan-tuan clear, poin 3 ni jadi blur sikit, saya minta maaf lah. Itu kekurangan saya. Saya dah cuba dah. Okay. So, hopefully sampai maksud. Okay. Yang keempat, bila kita gabung dengan ayat yang kedua, okay, anda akan tertanya-tanya, mengapa al-insan berulang kali kedua? Sedangkan dalam bahasa, tiada keperluan untuk ulang kali kedua. Sya'ari Abdul Rahman ceramah di JAA. Sya'ari berceramah tentang surah Al-Insan. Tak kena macam tu. Bila ayat kedua, kita gunakan dia. Ya, editor buku akan tukar Sya'ari yang kedua menjadi dia. Kerana itu yang normal dalam bahasa. Tetapi ini sekali lagi sesuatu yang luar biasa. Itu namanya mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Benda tak pernah jadi, tiba-tiba jadi kat sini. Seharusnya inna khalaqnahu. Inna khalaqnahu. Kami menciptakannya, yakni manusia, sedia maklum, daripada nutfah. Tetapi kenapa dimention al-insan? Kerana pada pengulangan ini ada makna yang berbeza. Nanti tuan-tuan kalau ada kemampuan kewangan, belajarlah surah Ar-Rahman daripada saya dengan izin Allah. Ala, fabi ayyi ala, setiap ala ada maksud yang berbeza. Walau tafsirnya sama, tadabburnya berbeza. Macam tu juga kat sini. Al-insan di sini merujuk kepada Bani Adam. Tetapi al-insan ke atas ni merujuk kepada Nabi Adam. Jumhur para ulama mentafsirkan ayat yang pertama adalah
Nabi Allah Adam. Kerana Adam sahaja yang bermula daripada tiada, tiba-tiba ada, sedangkan Bani Adam bermula daripada nutfah. Nabi Adam tidak bermula daripada nutfah. Nabi Adam tidak bermula daripada ibu bapa ataupun persenyawaan ovum sperm. Kita yang bermula daripada proses nutfah. Maka jelas al-insan di sini merujuk kepada Bani Adam. Tetapi al-insan pada ayat yang pertama merujuk kepada Nabi Adam, lalu tanya soalan. Kenapa Nabi Adam digelar al-insan? Kerana dalam surah Taha sendiri, Allah menyebut fanasiya. Kalimah nasiya. Fanasiya walam najid lahu azma. Lalu Nabi Adam mendapat gelaran al-insan. Iaitulah terlupa kepada perjanjian. Maka daripada surah Taha ayat 115 ini, maka gelaran Nabi Adam alaihissalam adalah al-insan. Manakala al-insan pada ayat yang kedua tidak lain tidak bukan merujuk kepada semua kita Banu Adam yang berasal daripada ibu bapa. Iaitulah persenyawaan, nutfah. Subhanallah. Kita pergi kepada yang kelima. Iaitulah kalimah nabtali. Kita tahu ya, kita tahu bahawasanya ayat yang kedua ini bermaksud manusia dicipta daripada air mani, amsyaj, percampuran antara benih suami dengan benih isteri. Nabatali, kami akan terus-menerus menguji manusia. Ada sesuatu yang akan menyebabkan mereka perlu membuat pilihan, nabatali. Dan untuk mereka lulus ujian, faja'alna, kami berikan kepada mereka sesuatu senjata, iaitulah pendengaran yang luar biasa, sami', pendengaran yang luar biasa, sirah mubalaghah, bukan as-sam'a, sami', pendengaran yang luar biasa, dan penglihatan pemandangan yang luar biasa. So guna dua senjata ini untuk lulus ujian. Itu tafsir ayat ni. So sami' ditafsirkan sebagai mendengar ayat-ayat Allah, Al-Quran, kita akan lulus ujian. Basir, melihat ayat-ayat kauniyah, menambah iman, kita akan lulus ujian. Tengok langit, tengok bintang, kita teringat kepada walilladina kafaru birabbihim adabu jahannam, ya. Kita tengok langit kat kepala kita, surah Al-Mulk, kita teringat api neraka. Ya. Tetapi tadabbur level tinggi dia akan tanya soalan yang lebih advance, iaitulah saya baca surah Al-Mulk, bukan ke surah Al-Mulk menyebut liyabluwahum? Bukan ke surah Al-Mulk, ya, kalau kita perhatikan Allah menggunakan liyabluwakum. Liyabluwakum kata akarnya adalah ba lam alif bala. Bala artinya ujian. Uji. Bala yablu. Bala yablu. Artinya uji, sedang menguji. Telah menguji, sedang menguji. Itu dalam surah Al-Mulk. Tetapi di dalam surah Al-Insan, Allah tidak menggunakan ba lam alif bala. Allah guna ibtala. Allah guna ibtala. Ibtala dan bala dua-dua bermaksud menguji. Kelihatan tak ada beza. Tak, berbeza. Ibtala, ya. Ibtala atas wazan ifta'ala, ia ada unsur mubalaghah wa quwwatil, dia ada unsur keterlaluan, dia lebih powerful daripada bala.
boleh dikatakan ujian kecil-kecil itu bala. Midterm, peperiksaan bulanan. Tetapi kalau ada nama SPM, kalau ada nama peperiksaan akhir, itu bukan lagi bala. Itu adalah ibtila. Jadi apa faedah penggunaan nabtali dan bukannya nabluhu? Kenapa nabtali digunakan dan tidak nabluhu? Subhanallah. Ya. Sebelum saya beri jawapan, tahukah anda ibtala digunakan di mana dalam Al-Quran? Kita ambil contoh. Ibtala digunakan kepada Nabi Ibrahim. Surah Al-Baqarah ayat 124. Ujian yang sangat berat dilalui oleh Ibrahim alaihissalam dan dia lulus. Okey. Kita lihat pula siapa yang pernah dijadikan Allah kalimahnya ibtala, iaitulah tentera Uhud, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah pada ayat 154 surah yang ketiga, waliyabtaliyallah. Ujian yang berat kepada tentera Uhud, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bukan calang-calang orang. Mari kita lihat yang ketiga dalam suratul Ahzab, tentera Ahzab adalah para sahabat yang menghadapi tentera Ahzab, iaitulah para sahabat. Perhatikan kalimah hunalika betuliyal mu'minun. Juga para sahabat. Apa kesimpulan dia? Jika ibtila merujuk kepada para anbiya, siddiqin, bukan nabi tetapi pejuang di belakang nabi, maka kenapa surah Al-Insan agak-agaknya Allah menggunakan nabtali? Kerana surah ini memaparkan bagaimana amalan mukmin di dunia yang menyebabkan mereka dapat melihat Allah. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah mengadakan seakan majlis minum istimewa eksklusif dengan ahli syurga, di mana ada kumpulan ahli syurga yang bukan semua ahli syurga, satu kumpulan ahli syurga yang dapat ila rabbiha nazirah, pada jarak yang sangat dekat. Anda kalau dapat minum dengan raja, ini menunjukkan anda ada kedudukan yang sangat mulia. Boleh minum dengan raja berbanding wartawan di luar istana negara. Still boleh nampak raja minum. Still boleh nampak. Tetapi ini soal jarak dekat. Hanya yang mulia sahaja akan mendapat jemputan ini. Ia adalah satu pendakian martabat. Syurga dalam surah Al-Insan 60%. Tetapi anda akan mendapati cara Allah menceritakan syurga adalah satu bentuk level ke level, level ke level, dan berakhir cerita syurga dengan kumpulan yang minum zanjabila. Mereka bukan yang minum kafura. Yang minum zanjabila adalah kumpulan yang bukan minum kafura. Mereka adalah Ashabul A'raf. Nanti saya hurai Ashabul A'raf. Tuan-tuan mungkin faham Ashabul A'raf sebagai pahala sama banyak dengan dosa. Tapi itu bukan yang saya pegang. Saya ambil pendapat yang berbeza. Al-Imam Ar-Razi rahimahullah dengan dalil yang begitu kuat. Mereka adalah minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. So kalau saya tanya anda, now anda tahu surah Al-Insan nak bina manusia yang bagaimana? Nak bina manusia yang boleh ada sifat para anbiya, yang boleh yufuna bin nadhar, yang menepati janji mereka bertahajud untuk bina kekuatan menghadapi musibah di siang hari, wa yut'imuna at-ta'am, dan menyelamatkan manusia daripada kebuluran dan bencana akidah, yang tidak mementingkan diri sendiri. So ini adalah ibtila. Bukan semua orang boleh lulus ujian ini. Tetapi ustaz, kenapa Al-Mulk guna liyabluwakum? Kerana Al-Mulk bukan cerita pasal ahli syurga. Al-Mulk cerita mengenai orang kafir. Kul. Memang mereka sangat kental kekufuran mereka.
So paras paling minimum untuk mereka adalah mereka just Muslim. Please selamatkan diorang. Buka mulut kamu wahai Nabi, just pastikan mereka bertaubat. Ujian mereka kecil sahaja, just please pastikan mereka bertaubat. Tetapi cerita surah Al-Insan berbeza daripada Al-Mulk. Al-Mulk nak anda pergi ke level lebih tinggi, dan mungkin anda boleh belilah rakaman saya kalau anda tidak ikut kelas saya tak ada masa nak huraikan. Al-Insan berasal juga daripada kalimah anasa. Kalau masih ingat saya rujuk surah Taha tadi untuk mentafsirkan Al-Insan ayat 1. Tetapi juga daripada surah Taha kita boleh memahami makna Al-Insan, iaitulah melihat sesuatu yang berada di tempat yang tinggi dan anda mendapat ketenangan. Anastu nara, cerita Nabi Musa. Maka Al-Insan adalah melihat sesuatu yang tinggi dan mendapat ketenangan. Kerana Nabi Musa melihat api yang jatuh di tempat tinggi dan baginda mendapat ketenangan. Maknanya surah ini nak bawa anda naik ke tempat tinggi dengan cara anda jadi orang yang memberikan ketenangan, menyebarkan kedamaian kepada orang lain. Inilah kemanusiaan. Inilah Al-Insan. Dan bukan mudah. Nabtalih. Bukan mudah. Subhanallah. Ya, saya tak tahulah. Apa yang saya sampaikan ini dapat difahami. Saya harap boleh difahami. Kerana memang susah nak terangkan benda-benda yang macam ni, tuan-tuan. Ya, tetapi kalau anda dapat faham, alhamdulillah. Yang keenam, saya target 8. So ini yang keenam. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kefahaman ayat ini mudah saja, insya-Allah. Kami bila manusia telah diciptakan, kami akan beri hidayah. Kami akan kurniakan kepada manusia ini hidayah. Ya, dengan diutuskan rasul, external sources, ataupun fitrah mereka suci seperti bayi bila lahir, internal sources. Ini as-sabil. Tetapi resultnya adalah ada yang bersyukur, ada yang kufur. So itu tafsir ayat 3. Dan tadabbur ayat ini, saya mesti sentiasa bersyukur pada Allah atas apa jua nikmat. Ini tadabbur peringkat asas. Tetapi kalau kita nak pergi lebih advance, janganlah tuan-tuan tanya soalan yang akan menyusahkan ustaz. Melainkan ustaz tu bersedia. Contoh tuan-tuan tanya, syakiran ni lawan dia kafiran. Kalau dah guna fa'ilan, biarlah lawannya adalah fa'ilan. Syakiran, kafiran. Bukankah Quran ada je guna kafiran? Dan lebih pelik, lepas tu pun guna kafir. Tiba-tiba kat sini dia tak konsisten. Kenapa tidak wa imma kafiran inna a'tadna lil kafirin? Dan kalau nak guna kafuran, kenapa tidak inna a'tadna lil kafur? Kenapa kafirin? Kenapa tidak konsistenkan kafur? Jadi soalan ini menyebabkan kita kena hargai. Baik, bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala bila menggunakan syakiran, ia bermaksud kekal bersyukur. Terus menerus bersyukur, kembali bersyukur, walaupun mungkin ada waktu terlupa bersyukur. Dia akan kembali bersyukur, lalu dia terus menerus berada dalam keadaan tetap bersyukur. Isim fa'il, permanent. Dia menggambarkan anda berusaha untuk menetapkan hati anda bersyukur. Tetapi bila Allah berbicara tentang ahli neraka, Allah menggunakan sighah mubalaghah. Allah menggunakan sighah mubalaghah. Tuan-tuan tahu apa itu sighah mubalaghah? Kalau kafiran, terus menerus kafir. Tetapi still ada potensi untuk berubah.
still ada potensi untuk berubah. Tetapi kafur, memang dia keterlaluan kufur dan tidak ada potensi untuk berubah. Syakir, dia sentiasa bersyukur. Tetapi ada waktu dia tidak bersyukur. Tetapi syakur, dia sentiasa tidak berubah, sentiasa bersyukur, dan syakur sangat sedikit. Sangat sedikit syakur sebab bukan mudah nak naik level daripada syakir kepada syakur. Dalilnya adalah surah Sabah. Allah menyebut syakur sikit. Yang sampai ke level syakur sikit. Jadi, bila Allah menceritakan tentang ahli syurga, Allah tak nak sikit je masuk. Allah nak ramai masuk. Maksudnya melepasi minimum requirement. It's okay kamu terlupa nak bersyukur. Just kembali bersyukur. Kembali beriman kepada Tuhanmu. Aku tahu engkau tidak semua mampu jadi macam Nabi. It's okay. Just kembali bersyukur. So anda nampak bagaimana ada psikolinguistik di sini, iaitulah Allah nak seramai mungkin mendapat rahmat. Pintu syurga terbuka luas. Walaupun anda dan saya pernah berdosa, lupa bersyukur. Tetapi ketika Allah meluaskan pintu syurga, Allah benar-benar sempitkan pintu neraka dengan meletakkan syarat maximum requirement. Allah tidak menyebut kafiran. Sebab apa? Sebab kita juga boleh berlaku kafiran. Begitu lama kufur dan sekejap berubah jadi mukmin. Tapi lama kufur. Tuan-tuan kena ingat, kita boleh berlaku kufur berdasarkan cerita. Ada banyak cerita, ada banyak ayat Quran. Kita ambil contoh yang paling mudah. Ya, surah Al-Kahfi. Pemilik dua kebun tidak disebut langsung menyembah berhala. Pemilik dua kebun tidak disebut langsung, tidak ada lafaz pun dia menyembah asnam. Tetapi kawan dia tegur, akafarta? Kau kufur? Hanya kerana dia masuk ke dalam gudang perniagaannya dan merasakan saya akan dapat hidup lebih lama. Semua ini hasil titik peluh saya. Ini menurut penasihat pemilik dua kebun, pemikiran kufur. Nak katanya, kita duk baca surah Al-Kahfi, makna penyakit ni boleh kena pada kita. Kita boleh berubah daripada syakir kepada kafir. Tetapi, Allah tutup neraka untuk orang yang lupa, yang dia terkufur seketika, yang hanya akan masuk neraka, yang benar-benar buat keputusan untuk selamanya aku akan kufur. Subhanallah, ya, game of words. Bagaimana sirah mubalaghah main peranan ketika syakir dan kafur bertembung. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat difahami. Dan yang ke-7, tuan-tuan perhatikan, ya, ayat 2 dan ayat 3 ini bermula dengan inna dan bermula dengan inna. Kita kadang-kadang tak perasan benda ni. Hinggalah kita guna teleskop James Webb baru kita nampak, oh, mesti ada sebab ni. Dan jangan lupalah inna juga berada kat sini. Okey. Bila Allah memulakan sesuatu ayat dengan uslub yang sama, maka kita kena cari tautan. Kita kena cari tanasubnya begitu jelas. Ini dalam perbincangan tanasub mubashir. Kerana ada bahagian tanasub ghairu mubashir. Ini tanasub yang mubashir. Cuma kita yang mungkin tidak berfikir. Artinya apa? Sesungguhnya, okey, kami di dalam Al-Quran bermaksud telah menjadi satu keputusan besar di sisi Allah. Itu makna kami. Saya ulang. Bila Allah yang Esa menggunakan kami, kefahaman kita adalah
ia adalah keputusan besar lagi berhikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab anda dan saya kalau guna kami, maknanya berlaku musyawarah. Mana keputusan yang akan kurang kesilapan? Yang akan kurang kesilapan, adakah keputusan ikut kepala seorang-seorang atau keputusan berasaskan perbincangan? Yang akan reduce errors sudah pasti keputusan mesyuarat. So, bila anda mengumumkan keputusan mesyuarat, anda menggunakan perkataan kami. Dan orang lebih percaya bila anda menggunakan kami berbanding aku. Sebab aku ni always akan ada negative side effect berbanding kami. Dia akan reduce errors. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan ahli mesyuarat. Allah Taala tidak perlukan sekutu. Allah Taala tidak perlukan sesiapa untuk bermesyuarat dengan Allah. Tetapi bila Allah guna kami, ia menunjukkan ini keputusan besar yang tidak ada cacat cela. Ini adalah keputusan besar yang penuh berhikmah daripada kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. So anda kena faham macam tu. Jadi cuba tautkan 2 dan 3. Telah menjadi keputusan besar kami untuk menciptakan manusia dan telah menjadi keputusan besar bagi kami untuk memberikan hidayah kepada manusia. Artinya apa? Sebagaimana menciptakan kamu begitu complicated, tetapi kami bersungguh dan teliti menciptakan kamu 9 bulan 10 hari, step by step, kami buat apa saja untuk kamu selamat, maka begitulah. Kami ada sifat teliti yang sama. Kami ada sifat yang tidak ada terlepas pandang. Kami pandang dengan penuh prihatin agar kamu mendapat hidayah. Artinya apa? Setiap masa sebenarnya berlaku dalam hidup kita ini, Allah sedang memberi hidayah. Cuma kita tak aware, kita tidak mindfulness, kita tak perasan. Kadang burung terbang, kita tak ada apa-apa perasan sedangkan itu hidayah. Kadang kita mendengar tazkirah, diiki masa memandu pergi ke pejabat, itu sebenarnya hidayah. Kadang kita lihat di kaca TV ataupun kita melihat keadaan masyarakat di tepi jalan masa trafik jam. Harusnya semua ini kita berfikir basiran. Kita benar-benar melihat. Tetapi kerana Quran tidak masuk, sami'an tak berlaku, just rutin. Just peristiwa yang tak ada apa-apa. Sebab tu Allah tegur, alam tara. Kau tak perhati apa yang kau tengok sebenarnya itu? Itu bukan perkara biasa-biasa. Bagi mukmin tidak ada perkara yang biasa. Semuanya luar biasa. Jadi, sebagaimana Allah bersungguh menciptakan kita, Allah yang sama bersungguh akan beri hidayah pada kita. Allah takkan tinggalkan kita. Ya. Jadi ini rahsia konsistensi penggunaan inna. Pada menunjukkan ia adalah keputusan besar, executionnya luar biasa, dan ia adalah kesungguhan pada menyampaikan maksud kesungguhan, walaupun Allah Maha Suci Allah daripada istilah bersungguh, sebab Allah tidak memerlukan apa yang makhluk perlukan. Akhir sekali tuan-tuan, oh ini menarik. Saya harap tuan-tuan boleh bertahan dan akan rasa menariklah. Ayat yang keempat, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. So jelas ayat ini dari sudut tafsir, Allah menyediakan kepada orang kafir dalam neraka 3 perkara. Pertama, rantai untuk ikat kaki. Yang kedua, belenggu untuk ikat tangan dan tengkuk dia tak boleh tundukkan kepala. Dan sa'ir, api yang panas marak menjulang. So itu tafsir. Apa tadabbur peringkat asas ayat ini? Saya mesti sentiasa rasa gentar yang saya belum tentu selamat daripada neraka. Saya kena selalu berfikir begitu. Apa faedah Allah temukan saya dengan ayat 4? Sudah pasti menunjukkan dalam hidup saya ada dosa. Cuma saya mengecilkan dosa saya. Yang lebih teruk, kita buat dosa, kita sangka pahala. Kita mengumpat orang, kita sangka ia kebaikan. Hanya kerana seluruh orang dalam kumpulan kita itu mengumpat orang, lalu normalisasi, kita anggap pahala. Kebaikan sebenarnya keburukan. Keburukan sebenarnya kebaikan. Jadi tuan-tuan, itu tadabbur peringkat asas. Tapi kalau kita masuk tadabbur level tinggi sikit, kita akan tanya soalan yang menyusahkan para asatizah.
tetapi wajar diajukan supaya mereka buat homework sebelum bagi kuliah, iaitulah kenapa a'tadna ustaz? Bukan ke ayat terakhir surah Al-Insan ini menggunakan sebaliknya? Ada beza ke ustaz? A'adda, a'tada. Sorry, a'adda, a'tadda. A'adda, a'tadda. I'tidad, i'dad. Okey? Macam tak ada beza je sebab dia bermaksud menyediakan. A'addalahu menyediakan api neraka. Tadi pun menyediakan api neraka. Mana ada sama. Orang tadabbur level tinggi dia akan kata sama tapi tak serupa. Allahumma rabbi yassir wa rabbi syrah li. Moga Allah mudahkan lidah saya. Okey, dengan elok saya nak terangkan. Saya harap saya dapat fahamkan anda. Bila Allah menggunakan a'tadda ataupun a'tadna, ia merujuk kepada menyediakan sesuatu tempat duduk dan senarai nama orang duduk dah ada. Mereka dah on the way pun sebab mereka dapat kad jemputan dan mereka dah mengesahkan kedatangan. Mereka dah mengesahkan kedatangan mereka. So tempat ini dah fix untuk mereka. So tempat ni untuk dia macam kita beli seat pawagam lah. Orang tak boleh duduk sekati sebab tempat tu sudah a'tadna. Pihak pawagam dah sediakan dan dah ada nama. Kamu jangan duduk sebarangan. Orangnya dah on the way. Dah dekat sangat dah. Masih ingat cerita isteri Al-Aziz menyediakan tempat duduk kepada wanita-wanita Mesir? Wa a'tadat lahunna muttaka'a. Setiap tempat duduk dah ada nama. So dia orang tak ada random. Setiap tempat duduk dah ada nama sebab Zulaikha mahu ya setiap tempat duduk ini bukan orang sebarangan duduk. Setiap wanita-wanita ini akan duduk di tempat yang telah disiapkan untuk mereka dan bukan salah duduk tempat. Tetapi bila a'adda digunakan, ia adalah menyediakan tempat duduk. Tapi belum ada pengesahan daripada yang nak habis. Tak ada pengesahan. So that's why kita tak boleh nak tampal name tag. Macam saya dijemput ceramah kan. Akan ada nama dekat seat VIP. So a'tadda berlaku kepada urus dia. Tetapi kalau kerusi tu random, tidak ada nama, kita duduk kat tempat kerusi biasa, itu urus dia menyediakan a'adda. Ustaz duduk je lah kat mana-mana. Artinya, ya, ia belum ada senarai nama. Dalam perkataan lain, a'tadda, orang tu dah dekat sangat. Dah dekat jurang. Tinggal nak humban je. Dah dekat sangat dah. Memang confirm dia akan duduk. Macam anda ambil Grab, anda pun tekan Grab, confirm Grab, Grab tu sampai, memang tempat itu a'tada, memang kereta ni untuk anda. Sebab anda yang paling hampir dengan kereta itu. So qarib a'tada digunakan. Tetapi bila ba'id tak confirm lagi ni, tak confirm, dia tak respon. Maka a'adda digunakan. Ini yang disebut, okay, sebab ni dah penutup, ini yang disebut oleh Dr. Fadil Salih As-Samrai. Daripada awal saya duduk ceramah tadi, saya rujuk kitab ni. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Beliau masih hidup, hafizahullah. Dan semoga Allah lahirkan lebih ramai orang macam beliau. Pakar forensik Al-Quran. Daripada tanah air dengan lidah Nusantara kita ni. Ya, orang genius. Ya. Baik, apa faedah benda ni kepada perbincangan kita surah Al-Insan? Okey, sebelum kita pergi kepada surah Al-Insan, mari kita tengok macam mana Al-Quran guna uslub ni. Pertama sekali, tuan-tuan lihat surah Al-Anfal, wa'a'iddu. Wa'a'iddu, a'adda ke a'tadda?
Beritahu saya. A'adda ke a'tadda? A'adda. Ada. Bila a'adda, apa dalam fikiran anda? Ya, Mana-mana saja. kita membuat persiapan jauh lagi. Tak confirm pun lagi. Kita tak confirm pun lagi perang akan berlaku ke tidak. Tapi just get ready daripada jauh. Anda tak bagi senarai nama pun lagi untuk jadi mujahidin. Tetapi sekurang-kurangnya sebelum peperangan berlaku, you do something lah. Mastata'tum. Dan ia juga bermaksud belum tentu anda hadir. Peperangan itu bila berlaku, tetapi sekurang-kurangnya anda melakukan sesuatu selain daripada hadir dalam peperangan itu nanti. Subhanallah. Itu kata Al-Anfal. Mari kita lihat perangai orang-orang munafik dalam surah At-Taubah. Ayat 46. Adakah anda nampak? La a'addulah. La a'addulah. Walau aradul khuruj, la a'addulah. Sekali lagi, a'adda ataupun a'tadda. Maka jawapannya adalah a'adda. Orang-orang munafik, kalaulah mereka berkeinginan untuk keluar berperang, kalau mereka benar-benar nak keluar berperang, la a'addu lahu. Pasti mereka akan menyediakan sesuatu. Pasti mereka akan menyediakan sesuatu. Pasti mereka, kenapa tidak digunakan a'tadda tetapi a'adda? Nak menunjukkan kalau mereka benar-benar nak keluar, benda paling kecil pun iaitulah menunjukkan minat. Hadir tak hadir itu nombor dua. Hadir tak hadir itu nombor dua. Ya, memang munafik confirm tak hadir. Tetapi Allah nak kata menunjukkan komitmen untuk hadir pun tidak dilakukan oleh mereka. Walau aradul khuruj la addulah. Tetapi sedikit pun seolah-olah persiapan untuk tidak hadir pun mereka tak buat. Ini kan pula persiapan untuk hadir. Sebab ada orang dia tahu dah dia tak boleh hadir perang tu sebab dia tua, tapi dia ada buat sesuatu. Saya akan ganti kamu wahai Rasulullah sebagai imam. So dia buat sesuatu sebagai a'adda dan bukan a'tadda. Tetapi dah tahu tak hadir pun tak buat apa-apa. Tidak menunjukkan minat walau sedikit. So halus perkataan Quran. Kita lihat ya, apa malaikat kiri kanan kita? Kita namakan ia Raqibun Atid. Sebenarnya menurut istilah Al-Quran, dua-dua tu Atid. Dua-dua tu Raqib, dua-dua tu Atid. Kerana Atid artinya apa? Ingat lagi? Qarib, dekat gila. Dah dekat sangat. Dan tugasnya adalah hadir. Saya hadir ni untuk tulis segala apa yang awak buat. Maksudnya apa? Saya saksi. Ya, saya menjadi saksi dari jarak dekat. Memang confirm dah. Saya punya dokumentasi ni tak boleh dipertikaikan sebab saya tulis apa awak buat dari jarak dekat. Saya hadir dalam apa jua perbuatan awak. Atid bermaksud kedekatan. Atid bermaksud penyaksian. Okay. Allah tak guna adid, Allah guna atid. Dalam surah An-Nisa, ini best. Bila Allah menyebut tentang orang yang nak mati. Bila Allah nak menceritakan tentang orang nak mati, jaa idza ahadara ahadahumul maut. Bila mati nak datang, nak dekat mati ni. Dan dia tidak bertaubat, Allah kata a'tadna. A'tadna. Tetapi bila Allah berbicara tentang orang yang membunuh dengan sengaja, Allah sebut a'adda. Siapa boleh terangkan? Kenapa orang yang membunuh dengan sengaja Allah sebut a'adda? Tetapi sebaliknya orang yang nak mati tidak bertaubat, kafir, a'tadna. Subhanallah, halus bahasa Quran. Nah, tuan-tuan, kita tak sembang lagi ni ahli insan ni. Siapa nak try?
Sebab yang nak meninggal tu dah tak ada peluang dah untuk taubat. Yang nak meninggal, dia sudah tidak ada peluang untuk taubat diterima. Okey. Okey, sambung ayat tu. Lalu a'tad, kenapa digunakan? Kenapa tidak a'adda? Dia dah dekat dengan kematian. Dia ada peluang untuk taubat. So kalau jauh, okey. Saya setuju dan saya top up jawapan Puan Hanani yang tepat sebenarnya. Bila dekat sangat dengan azab, ia menunjukkan confirm masuk. Confirm masuk, confirm hadir. Siapa suruh datang? Kalau dah datang, maksudnya nak join lah tu. Okey, silakan masuk. A'tadda menunjukkan dia dah dekat sangat dengan azab. Kerana azab adalah akhirat. Dan akhirat paling dekat dengan manusia masa mati. Sebab bila nyawa dah sampai sini, banyak benda kita akan nampak dari alam gaib namanya akhirat. Orang lain tak nampak, kita nampak bila nyawa ditenggorokkan. Jadi, bila seseorang menghampiri mati, dia sudah sangat dekat dengan neraka. Tunggu masa nak dihantar ke sana. Tetapi bila seseorang itu membunuh, dia still sihat. Dia masih lagi barangkali terlepas. Dia masih duduk kat dunia. Entah-entah, dia masih hidup 30 tahun lagi di sisi Allah. Dia masih jauh daripada kematian. Dia masih jauh daripada azab dan diharapkan dia bertaubat. Dia jauh daripada azab. A'adda menunjukkan dia tak confirm lagi masuk neraka. Dia tak confirm lagi sebab dia ada peluang lagi untuk bertaubat. Tetapi bila Allah bicara tentang nak mati dan tak bertaubat tak sempat bertaubat, dia confirm mati. Dia confirm neraka. A'tadda menunjukkan confirm. Ada senarai nama. Dia dah datang. Tetapi a'adda tak confirm lagi. Sebab dia masih lagi jauh. Siapa tahu dia berpaling ke arah tempat lain. Subhanallah. Dan contoh yang lain, tuan-tuan boleh lihat dalam suratul Furqan. Bila Allah menyebut tentang kaum Nuh yang telah mati tenggelam. Kalau dah mati tenggelam, confirm dah tu. Ahli neraka. Sebab mati. Dia bukan lagi darul amal. Dia darul jaza. Maka a'tadna digunakan. Nah, kembali kita kepada surah Al-Insan. Lalu apa faedah a'tadna? Kami dah ada senarai. Ini adalah senarai orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka dan sekarang mereka sangat hampir dengan neraka dan mereka adalah al-kafirin. So kita lebih takut dengan ayat 4 dan kita akan lebih harap pada ayat terakhir. Kita akan lebih ada unsur ketakutan pada ayat yang keempat. Adakah saya dalam senarai ini? Adakah saya dalam senarai ini? Dan lebih menakutkan, Allah tidak menggunakan kafur. Allah guna minimum requirement. Kafir. Oh, saya kena risau. Saya pernah kufur akafarta. Saya pernah lafaz ucapan pemilik dua kebun. So, ini akan menghasilkan khaufan. Dan ini akan melahirkan tama'an. Iaitulah rasa harap. Iaitulah bila Allah sebut wadzalimin, artinya apa? Ni jauh lagi ni daripada neraka. Sebab ini cerita alam dunia. Tahukah anda? Allah cerita pasal Rasulullah. Sejak daripada ayat 23, Allah dah tak cakap pasal akhirat. Allah kembalikan kita ke dunia. Nabi berjuang, ada orang tak setuju, ada orang lawan Nabi. Last sekali, okeylah orang zalim. Selagi kamu kat dunia, it's okay. Aku nak bagi tahu kamu, ada neraka tau. Dan cuma senarainya senarainya tak confirm lagi. Hopefully you do something lah. So, nada ayat ini adalah memberi harapan agar mereka memilih taubat. Kalau tadi kita sangat takut sebab takut nama kita ada dalam tu, tetapi sekarang Allah membuka ruang. Zalim digunakan dengan lebih tepat sekali sebab kita semua pernah melakukan kezaliman. Kita pernah terlanjur meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. So, kembalilah ke pangkal jalan sebelum mati dengan nama kafir. Na'udzubillah. Jadi halus bahasa Al-Quran, saya simpulkan a'tadda digunakan untuk konteks keakhiratan. A'adda digunakan a'tadda digunakan dalam konteks cerita tentang akhirat.
Manakala a'adda digunakan dalam konteks memberikan harapan kerana masih hidup di dunia. Itu saja daripada saya berhenti dulu. Tepat 10.30. Saya bagi ruang masa kalau tuan-puan ada soalan ataupun feedback. InsyaAllah. Wallahualam. Masya Allah Ustaz, kupasan yang unbelievable, yang speechless dari surah Al-Insan ni. Memang kita beramal dan selalu membaca surah Al-Insan ni. Tetapi word by word yang Ustaz sampaikan tadi tu, dengan halnya, dengan adanya, dengan kefurannya, jadi kita rasa macam di manakah kita sebagai insan yang menciptakan insan terbaik, makhluk yang terbaik, tetapi tidak pun mengambil apa yang Allah sampaikan pada surah ini, pada ayat ini Ustaz Sadar bertarbakan tadi. Sahabat-sahabat semua, sekiranya ada soalan boleh buka mic dan juga ada soalannya. Soalan silakan. Dia ada soalan daripada Ustazah Asiah tu. Bagaimana jika hal dilihat agak sinis, boleh guna sebagai uslub dakwah tak Ustaz? Bagi contoh. Hal dengan nada sinis. Uslub dakwah menggunakan hal. Macam jawapan yang apa tu, persoalan macam Ustaz tanya anak Ustaz tadi tu. Abi tak beli lagi ke? Macam dia ada macam menyentak perasaan dia yang nak cakapnya, dia dah tahu jawapan tu. So sinis ni dia kelihatan negatif kan? Sinis Ya Ustaz. So adakah hal ini, penggunaan kalimah hal boleh memberikan kesan negatif? Okey, sekejap saya nak tanya ChatGPT. Makna sinis. Okey. Sinis merujuk pada sikap atau gaya bicara yang mencerminkan bermusuhan, sombong dan menghina. Istilah sinisme digunakan untuk menggambarkan sikap sinis atau pandangan hidup yang pesimis terhadap sesuatu. So sinis berdasarkan bahasa, dia bermotif menghina, merendah-rendahkan dan menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Kalau itulah yang berlaku, maka saya kira matlamat ataupun niat kita menentukan pahala atau dosa kita dapat. So, saya menggunakan hal dengan tujuan untuk memberikan impak kepada anak agar jangan mudah terlupa kepada buku yang telah diberi. Itu tujuannya. Saya nak supaya dia sebelum tanya tu fikir dulu. Dan memang manusia itu mudah terlupa. So uslub mendidik ini kadang kita kena pilih lebih baik daripada baik. Jadi saya melihat dalam konteks komunikasi, kita betulkan niat, memang niat nak mendidik, lalu insya-Allah lah, ya, mudah-mudahanlah kesannya positif. Tetapi boleh saja kita menggunakan hal dengan maksud yang negatif dan menghina. Ya, sebagai contoh, ini yang dilarang oleh Al-Quran, iaitulah kita infak, kemudian kita mengungkit. Dia panggil manna wal adha. Bukankah aku dah pernah bagi semua ni? Hampa siapa macam ni perangai ni? Tak berubah pun. Dia ada niat menghina. Biasanya ada ayat-ayat lanjutan. Dia akan ada huraian yang akan menunjukkan maksud sebenar pengucap adalah menghina. Tetapi tidak disebut begitu oleh seorang ayah, seorang ibu, seorang pengajar. Semuanya bagi saya niat menentukan bahasa apa yang akan muncul, insya-Allah. Ya, bukankah Abi dah beli? Cuba cari balik sayang. Itu contoh dia kan. Jadi dia akan lebih tersentak. Dia akan lebih rasa bersalah. Sentap tak apa, asalkan natijahnya baik. Ya, berbanding kita
mengungkit dalam hal tertentu, Islam melarang kita mengungkit. Okey, itu saya respon saya. Ya, baik. Terima kasih Barakallahu fiik, Ustazah. Ustaz. Mm-mm. Wa anti fi barakatillah. Ada Silakan. Cik Tamzin angkat tangan. Cik Tamzin angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana Waalaikumsalam. tuan? Daripada Singapura Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, Ustaz nak tanya Ustaz mengenai surah Al-Insan dan surah Sajadah dibaca oleh Nabi pada tiap subuh pagi. Apakah hikmah Betul. Ustaz? Soalan itu memerlukan 2 jam. Saya jawab salah satulah. Salah satu hikmah. Setiap surah akan saling memperjelas. Sebagai contoh. Dan Nabi memang genius sallallahu alaihi wasallam, memang orang yang terbaik untuk menjadi rasul. Sebab memilih surah apa adalah pilihan Nabi untuk dibaca. Ada perkara Nabi diwahyukan. Ada perkara Nabi memilih atas pertimbangan fikiran Nabi sendiri. Yang pasti kesemuanya adalah kalau tidak wahyu, ilham daripada Allah. Dua-dua tu wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Wahyu ni kan ada 2 jenis. Satu direct daripada langit, Jibril bawa turun. Yang kedua memang ilham Nabi. So hari Jumaat Nabi akan baca surah rakaat pertama As-Sajdah, dan ada cerita pasal 6 masa. Alladzi khalaqas samawati wal Allahumma salli ala Muhammad khalaqas samawati wal ardi wama bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian ada cerita selepas 6 masa penciptaan manusia. Ahsana kulla syai' wa khalaqal insana min tin. Lepas 6 masa Allah sebut tentang penciptaan manusia. Rupanya inilah huraian kepada ayat pertama surah Al-Insan. Apa maksud sebelum manusia adanya hinum minad dahr. Apa tu? Oh, 6 masa. Jadi nak katanya tafsiran kepada hinun adalah 6 ayyam. Nak katanya memang lama betul. Ada makhluk lain sebelum manusia ada. Engkau terlalu super junior. Wahai manusia. Engkau bila super junior kat sekolah darjah 1, orang tak ambil kau jadi ketua pengawas. Tiba-tiba engkau jadi ketua pengawas. Yang later, yang datang kemudian jadi Nabi. Yusuf. 10 yang muncul lebih awal tak jadi Nabi. Allah punya kuasa. Dia punya plan, tak ada orang boleh halang. Yang akan jadi Nabi yang terakhir. Sama juga dengan Rasulullah, yang terakhir itu lebih mulia. Ya. Jadi walaupun sudah jutaan ribu tahun, 6 ayyam, tetapi still tidak ada yang boleh menghalang Adam akan jadi khalifah lebih baik daripada yang super senior. Jadi ada faedah kat situ insya-Allah. Banyak lagi sebenarnya. Mungkin Cik Izham boleh cari maklumat di saya punya Instagram ataupun Facebook tentang tadabbur surah Al-Insan. Saya ada mulakan kelas dengan perbandingan antara 2 surah ini. Barakallahu fik. Alhamdulillah Ustaz. Tak sampai 2 jam Ustaz, 2 minit dah Ustaz. Itulah. Ada lagi? Ada lagi Sudah larut soalan? malam tuan-tuan, silakan. Silakan. Cik Muhammad Izham. Tadi raise hand. Resign. Puan Syafini, siapa lagi ni? Fazila, Puan Noraza, daripada Brunei puan Kan Brunei kan? Subhanallah. Ini antara yang pernah ikutlah kelas-kelas saya. Kak Lina sendiri, Kak Liza Desa dapat mengubat rindu hari ini. Alhamdulillah lama tidak ketemu. Ya, harap bertemulah di Pesta Buku Antarabangsa nanti Kalau ada kesempatan ziarah ke bus Tadabbur Center insya-Allah. Ustaz, Dr. Munirah. Ya, saya silakan. Dr. Huda pun ada ni. Ya. Rasulullah membaca surah As-Sajdah dan diteruskan pada rakaat kedua Al-Insan tu, adakah itu dinamakan tauqifi Ustaz? Dan surah awal menjelaskan kepada surah yang kedua. Kepada surah yang seterusnya.
Tauqifi ini adalah perkara yang wajib dipatuhi kerana ia perintah Allah. 4 rakaat isyak tauqifi. Al-insan selepas al-qiyamah tauqifi, tak boleh ubah. Tetapi adakah selepas as-sajdah surah al-insan? Tidak. So saya berpandangan dia bukan tauqifi, dia ijtihad Nabi yang ada rahsia tertentu. Baca al-Mulk sebelum tidur, tauqifi? Tidak, taufiqi. Dia adalah pilihan yang lebih baik. Pilihan yang lebih baik. Tetapi tauqifi, ya, anda wajib melakukannya kerana ia perintah Allah. Ya, itu tauqifi. Tidak ada ruang untuk ijtihad. Jadi Nabi membaca surah apa, rakaat pertama, rakaat kedua, still pilihan. Kita tak perlu mewajibkan. Kita hanya melihat ia sebagai sunnah yang mesti dihidupkan. Adapun tidak melakukannya tidak dicela. Tidak dicela. Itu kan maksud sunnah ataupun sunat. Okey. Tak ada dah Assalamualaikum, insya-Allah Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Izham. Izham, silakan. Izham kali kedua soalan. Saya nak tanya. Ini orang lain Oh, okey. Lain. Daripada mana tuan? Saya daripada Seremban. Seremban. Okey Ustaz, saya nak tanyalah kan. Saya ada seorang kawan daripada non-Muslim lah kiranya. Dia kerap juga tanya saya pasal penggunaan kami dalam Al-Quran ni. So saya terangkan pada mereka yang kami ni tak bermaksud ramai. So saya saya lapikkan sekali dengan surah Al-Ikhlas. Maknanya Allah adalah satu. Tapi mereka nyatakan yang kami tu ramai. Kalau ikutkan kami tu ramai lah. So dia kaitkan sekali dengan konsep Trinity dalam Kristian lah. So macam mana kita nak counter benda tu Ustaz? Pertama sekali, setiap kali Allah menggunakan kami, tidak jauh daripada ayat yang Allah guna kami, anda akan bertemu dengan perkataan Rabb dan bukan Arbab. Seandainya kami difahami sebagai Trinity, maka kenapa Al-Quran memunculkan Rabb dan bukan Arbab? Sebagai contoh, kita tengok dalam surah Al-Insan. Bila Allah menggunakan kami, ya, pada ayat yang ke-2. Allah menggunakan kami pada ayat yang ke-3. Allah menggunakan kami pada ayat yang ke-4. Tidak jauh daripada itu, cuba cari perkataan Rabb. Iaitulah pada ayat 10. Kenapa tidak Arbabina? Kan? Bahkan Allah sendiri pada ayat 6. Kenapa tidak Alihah? Kerana Alihah adalah jamak kepada Al-Lahu. Allah. Ilah. Jadi itu jawapan yang pertama dari Al-Quran sendiri. Yang kedua, kita kena minta beliau untuk menghormati bahasa Arab. Bukan ikut fikiran kita yang dengan bahasa kita. Dalam tradisi bangsa Arab, kami tidak semestinya menunjukkan ada ramai. Kami adalah bahasa yang menunjukkan kerajaan. Satu orang datang dan berkata, ini surat saya bawa atau kami bawa. Dia akan menggunakan ini surat kami. Ia menunjukkan surat rasmi daripada kerajaan tertentu. Ia adalah sehelai kertas yang mesti dilihat dengan penuh penghormatan kerana ini soal kerajaan dengan kerajaan, bukan individu dengan individu. So kami adalah seumpama anda bercakap dengan raja, anda tidak boleh menggunakan beta kalau anda duduk di bawah. Dan raja tak boleh guna perkataan patik
tak kena dari sudut bahasa Melayu. Maka dalam bahasa Arab, satu utusan yang datang daripada sebuah kerajaan bawa surat raja, surat tu dia tak join pemesyuarat. Yang bawa surat raja tu dia tak ada pun dalam mesyuarat dan dia bukan menteri pun, dia just bawa surat tapi dia akan kata, ini surat kami kepada tuanku. Kenapa kami? Kerana dia bukan menunjukkan ada ramai yang datang bawa surat tu. Tetapi dia menunjukkan ini sesuatu yang menunjukkan kedaulatan, keagungan. Maka itulah inna. Yang menunjukkan kedaulatan, keputusan kerajaan yang datang daripada Allah, hormat keputusan yang datang. Dia begitulah kalau diteliti asal usul ataupun bagaimana sosiologi, ilmu masyarakat, macam mana sosiologi membahaskan tentang penggunaan perkataan kami pada zaman sebelum Al-Quran diturunkan. Itu dah lebih kurang jawapannya. Wallahu a'lam. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz, kita pun dah sampai pada masa yang kecemasan ni, dah 10.47. Cemas sangat dah ni. Cukup dah tu. Ya, insya-Allah. Kita insya-Allah kita berharap kita akan dapat bersama-sama Ustaz lagi untuk sesi akan datang. Dengan itu saya tutup majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan katsira atas keadaan malam ni. Terima kasih Ustaz atas respon dan juga walaupun keadaan penat ni, nampak mata Ustaz pun dah slow tapi Itulah. tetap bersemangat ya untuk nampak apa yang patut bagi kami di sini lah insya-Allah. Insya-Allah JAN akan usaha lagi untuk bersama-sama Ustaz ya Ustaz. Terima kasih semua atas keadaan malam ni. Kita subhanallah Syida ambil gambar jap. Oh. Okay, itulah ingat JA ni memang tak ambil gambar. Okey. Mohon sahabat-sahabat boleh onkan kamera ya untuk kita buat Wajib Ustaz, first time dengan kelas Ustaz dengan JAA ni. Dengan Ustaz Syahmi dah kerak dah dengan Ustaz first time. Terima kasih. Join lagi JA insya-Allah. Mulai Ustaz ni, nak mulai Ustaz. Harapnya macam tu Ustaz. Silakan ke kamera semua. Ready semua, senyum. Okay, senyum semua. 1, 2, 3. Alright, tu page yang pertama. Okay. Oh, kameraman dia orang TPTN ni. Page kedua tak ada yang buka kamera, kita tak payah ambil lah. Page pertama je. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Sama-sama, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Kita pun dah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Nasimah. Okay, kita jumpa lagi besok dengan sesi seterusnya bersama dengan Ustaz Mustafa Suki dengan pengajar muamalat kita insya-Allah. Masa Tadi saya masukkan link ya. Okay, terima kasih semua ya. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, dengan itu saya endkan sesi kita ini dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok Kak Azhar ya, insya-Allah pagi esok. Khubaib tak ada? Khubaib next week. Dia selang-selang. Selang-selang 2 minggu sekali. Selang-selang minggu lah. Esok Ustaz Mustafa. Okey, insya-Allah. Terima kasih semua.